Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada pagi yang mulia ini, kami ingin menunjukkan perolehan daripada kajian tindakan keberkesanan penggunaan model pengajaran konstruktivisme idiom dalam pengajaran dan pembelajaran sains tahun 5 bagi tajuk cahaya. Diharapkan ini dapat memanfaatkan pelajar dalam menguasai ilmu dan kemahiran sains. Model ini akan membantu pelajar membina pengetahuan baharu berdasarkan pengetahuan sedia ada. Refleksi dibuat oleh pengkaji apabila mengimbas kembali kumpulan pelajar yang dikaji. Kebanyakan kumpulan pelajar ini terdiri daripada keluarga yang kurang beradab dan sederhana, serta mempunyai tahap sosioekonomi dan pendidikan yang rendah. Tetapi mereka mempunyai disiplin yang baik dan mudah dikawal. Kelemahan yang dikesan pada kumpulan pelajar ini adalah tidak dapat mengingati konsep yang telah dipelajari kerana hanya melalui bacaan yang berbentuk pasif sahaja. Objektif khusus kajian ini adalah untuk membina idea baharu dengan pengetahuan sedia ada. Selain itu, pelajar juga dapat melibatkan diri dan berminat dalam aktiviti pembelajaran untuk membina idea baharu tentang konsep yang dipelajari. Dan yang terakhir, meningkatkan peratus pelajar yang mendapat A dan B serta 100% mencapai tahap minimum dalam ujian sains. Fokus kajian ini adalah pada sampel kelas tahun 5 SK Tanah Putih Sari K yang terdiri daripada 8 orang. Pendekatan ialah konstruktivisme dan model ialah model pengajaran NIDA tahun 5 iaitu cahaya. Kajian ini merupakan kajian tindakan yang berbentuk kuantitatif. Pelaksanaan kajian ini dimulakan dengan tinjauan masalah melalui ujian pra. Pelajar dimaklumkan akan diberi ujian pra yang mengandungi 25 soalan objektif dari tajuk cahaya. Selepas itu, pelaksanaan model ini dijalankan selama 6 minggu. Pelajar akan dipantau dengan borang pemerhatian untuk mengumpulkan data respon dan penglibatan pelajar dalam PDPC. Selepas pelaksanaan model ini, pelajar akan diberi borang soal selidik dan mengisinya dengan jujur untuk mendapatkan maklum balas terhadap keberkesanan model tersebut. Selepas itu, ujian pasca akan diberikan untuk mendapatkan data. Seterusnya, analisis tinjauan masalah dijalankan daripada analisis ujian pra adalah didapati pelajar tahun 5 mempunyai satu kecenderungan ke sebelah skor 0 hingga 39, iaitu tidak menguasai tahap penguasaan minimum sebanyak 75% dengan min atau purata keseluruhan 33,5%. Masalah yang dikesan adalah pelajar tak menguasai soalan sains yang berbentuk aras aplikasi, analisis, dan sintesis. Pelajar keliru dengan konsep pantulan cahaya dan biasan cahaya. Pelajar tidak dapat menjawab soalan yang berbentuk aplikasi konsep dalam kehidupan. Pelajar kurang memahami takrifan bagi pantulan cahaya dan biasan cahaya. Analisis pemerhatian kelas pula menunjukkan kumpulan pelajar ini adalah majoriti sederhana bawah tahap pencapaian ujian mereka. Pelajar ini kurang berminat belajar sains berbanding dengan subjek lain seperti bahasa Melayu. Penguasaan konsep dan kemahiran sains masih kurang memuaskan apabila disoal tentang pelajaran yang lepas. Berdasarkan maklum balas soal selidik, adalah didapati pelajar ini ramai yang tidak dapat mengingati konsep atau kemahiran sains yang telah dipelajari. Ramai pelajar ini tidak dapat mengaplikasikan konsep yang sudah dipelajari. Tindakan yang dijalankan oleh pengaji adalah melaksanakan model pengajaran konstruktivisme Nippon yang mengandungi 5 langkah, yaitu orientasi. Peringkat ini, pelajar akan dimotivasikan dalam berbagai aktiviti seperti teka-teki, tayangan video, nyanyian atau eksperimen mudah supaya berasa ingin tahu konsep yang akan disampaikan. Langkah kedua, pencetusan idea.
Dalam langkah kedua ini, pelajar akan diberi peluang menuliskan idea mereka sendiri dahulu, iaitu pengetahuan sedia ada. Seterusnya, aktiviti berupa perkongsian idea antara rakan atau dengan guru diadakan melalui perbincangan kumpulan atau pasangan. Pelajar akan diberi peluang mengemukakan pandangan dirinya dan mengemukakan soalan kepada rakan tentang kewajaran jawaban rakan. Langkah ketiga, perstrukturan semula idea. Idea-idea yang dikemukakan dikumpulkan oleh pengaji dan dibuat urutan susunan atau pemunian agar konsep yang disampaikan adalah betul. Aplikasi idea. Pelajar akan mengaplikasikan pengetahuan baharu dengan menyelesaikan masalah dalam situasi baharu. Situasi ini dapat mewujudkan pemahaman yang baharu dan menggalakkan proses inquiry di dalam diri pelajar. Refleksi. Pelajar menjalankan aktiviti menstruktur semula idea kepada konsep yang baharu. Pelajar akan membuat refleksi terhadap idea yang sedia ada pada dirinya sama ada sesuai atau perlu dibuat perubahan. Pelaksanaan aktiviti. Sepanjang pelaksanaan aktiviti model ini adalah sepanjang 10 jam dalam masa 6 minggu. Kajian tindakan ini telah mengambil tempoh selama 6 bulan sehingga tamat penulisan kajian. Kajian tindakan ini telah menetapkan 8 orang sampel dari tahun 5 ISK Tanah Putih Sarawak. Kelas ini dipilih kerana merupakan sebuah kelas yang terdiri daripada etnik Dayak Iban seramai 7 orang dan Bidayu seramai 1 orang. Selain itu, sampel di kelas ini terdiri pada penganut agama Islam seramai 1 orang dan Kristian seramai 7 orang. Bilangan pelajar perempuan di dalam kelas ini adalah seramai 2 orang, manakala bilangan pelajar lelaki adalah 6 orang. Seterusnya, setelah menganalisis data adalah didapati peningkatan yang sangat ketara pada semua sampel untuk ujian pasca. Bagi refleksi kajian mendapati penggunaan model pengajaran konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran telah membuktikan model ini berkesan mengatasi kelemahan pelajar dalam penguasaan konsep sains dan membawa satu perubahan kepada sahsiah pelajar terhadap pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran, model ini telah membantu pelajar berfikir dengan kritis ketika menerima suatu konsep sains, bukannya menyerap semua konsep sains secara pasif, di mana seseorang pelajar bertukar ideanya dengan rakan-rakan dan sikap bertoleransi telah dipupuk. Cadangan untuk kajian seterusnya adalah jika diizinkan pengulangan semula aktiviti dengan model pengajaran konstruktivisme ini dapat dipanjangkan ke penghujung semester 2 untuk memperlihatkan kesan yang lebih ketara dan berjangka panjang. Selain itu, pelaksanaan sampel perlu diperluas kepada pelajar bandar supaya data yang signifikan dapat diperoleh. Pengkaji juga ingin mencadangkan agar memperbagaikan kajian ke atas pendekatan lain seperti yang dinyatakan dalam dokumen standar kurikulum dan pentaksiran, iaitu pendekatan inquiry penemuan, pembelajaran kontekstual, pendekatan sains, teknologi dan masyarakat, pembelajaran misteri dan sebagainya. Peneguhan dan ganjaran ke atas penglibatan pelajar serta tingkah laku positif yang ditampilkan semasa kerja kumpulan perlu diberikan penghargaan. Oleh itu, adalah dicadangkan pencapaian pelajar dan penampilan amalan baik pelajar dicatat dalam buku ganjaran. Setiap aktiviti menunjukkan pelajar berjaya mencapai objektif pembelajaran harus dirakam atau diambil gambar. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.